Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah kita akan menelaah dua tajuk dalam bab akidah. Tajuk pertamanya ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak boleh buka muka surat 81 hingga 86 dalam buku teks. Okey, bidang akidah. Juga kita akan tengok hari ini adalah tajuk Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Okey, insya-Allah anak-anak, semoga semuanya mudah bagi kita, insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey anak-anak semua, kita teruskan kepada tajuk yang kita nak bincang hari ini, iaitu tajuk pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita tengok terus kepada maksud. Okey. Maksud iman dan rukunnya. Iman bermaksud membenarkan istilah, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Okay? Yang mana anak-anak semua kena tahu, iman adalah beza kita dengan siapa? Dengan orang bukan Islam. Iman. Okay? Iaitu kepercayaan kita berbeza sangat-sangat dengan orang yang bukan Islam. Kita percaya pada Allah yang Esa, Allah yang satu. Berbeza dengan orang yang bukan Islam. Ada yang sembah patung, yang menjadikan Tuhan bukannya Allah, namun benda lain. Okey, itu dia. Jadi kita membenarkan bahawa Allah itu ada. Okay, kita membenarkan dengan hati kita. Kita mengaku dengan lisan kita, iaitu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah, kita mengaku dengan lisan kita dan kita beramal dengan anggota badan kita. Bagaimana? Solat, kita berpuasa, kita bayar zakat. Itu semua ialah amalan dengan menggunakan anggota badan kita. Mana mampu pergi haji, dia rukun Islam, beramal dengan anggota badan kita. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Dan seterusnya anak-anak, kita tengok pula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, bermaksud membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Okay? Kita benarkan dengan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang mencipta, Maha Pencipta. Okay? Pemilik dan pentadbir alam ini, iaitu hanya Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Keyakinan inilah anak-anak yang dikuatkan dengan pengakuan lisan kita dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Okey, kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan kita patuh kepada segala suruhan Allah, solat, puasa, zakat, okey, haji. Itu kita mengaku patuh pada suruhan Allah, tidak membuat maksiat. Okey, segala-gala ini menandakan kita yakin bahawa Allah itu ada. Allah akan melihat kita, Allah akan catat amalan kita, Allah akan timbang semua kita. Okey, dan Allah akan adili kita suatu hari nanti. Ini dikatakan iman anak-anak. Iman. Okey, seterusnya anak-anak kita tengok rukun iman. Ya, saya tahu anak-anak semua sudah hafal rukun iman. Okey, mesti sudah hafal. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Okey,
Kita percaya, kita yakin Allah itu ada. Allah itu pentadbir alam. Allah itu pencipta kita. Kita yakin semua itu. Dan kita yakin Allah menciptakan malaikat daripada nur, daripada cahaya. Dan kita yakin Allah menurunkan banyak kitab dan syu'ub. Okey? Suhub, bukan syu'ub, suhub. Suhub adalah lembaran. Bukannya kitab. Kalau kitab kepada, ada 4 kitab saja. Kitab Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Itu kitab. Okey? Kemudian kita percaya Rasul ada 25, bukan Nabi Muhammad seorang. Ada 25. Dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita adalah Rasul penutup. Penutup pada segala Rasul dan dengan Nabi. Okey? Begitu. Dan yang kelima, hari kiamat. Kita percaya, kita yakin bahawa akan ada hari kiamat. Hari pengadilan. Okay? Hari kemusnahan alam. Kita percaya, kita yakin dan kita akan dibangkitkan. Dan akhir sekali, qada dan qadar. Kita percaya Allah dah bagi kita qada dan qadar pada kita semua. Dah tentukan apa yang akan berlaku pada kita. Namun anak-anak, itu bukan alasan untuk kita buat alasan. Kenapa jadi jahat? Sebab Allah dah bagi qada dan qadar. Tidak. Okay, benda ini boleh diubah. Qada dan qadar. Namun ketentuan bila kita mati, itu dimasukkan qada dan qadar. Okay, anak-anak. Dan kalau kita percaya kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar ini, kita akan kembali kepada yakin bahawa Allah itu pentadbir alam. Sebab segala rukun iman ini akan beralih kepada yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Okey, yang bermaksud beriman kepada Allah itulah perkara yang paling utama. Okey anak-anak, insya-Allah. Seterusnya anak-anak, kita tengok pula slide yang seterusnya, iaitu beriman kepada Allah. Okey, Al-Quran mengajar manusia melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Walillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Maidah ayat 17. Surah Al-Maidah adalah surah yang kelima dalam Quran. Okay? Apa terjemahannya? Dan ingatlah bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Dia mencipta apa-apa jua yang dikehendaki, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Okey, ayat 17 surah Al-Maidah ini jelas menyatakan kepada kita bahawa Allah itu adalah pentadbir alam. Pemerintah alam ini tiada duanya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Okey, hanya Allah yang dapat kita sembah, yang layak kita sembah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Okey anak-anak, bukan manusia. Jangan contohi Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Okey, jangan contohi Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Jangan contohi Nebukadnezar dalam kita pelajaran pada Mesopotamia yang mengaku sebagai Tuhan. Okey, jangan contohi mereka. Sebab kalau kita mencontohi mereka, hanya membawa kepada kesesatan dan menjadi ahli neraka. Okey anak-anak semua, ingat belajar daripada sejarah, bukan ikuti sejarah. Okey, ambil pengajaran, ambil yang benar, ambil yang baik. Okey anak-anak semua, seterusnya kita lihat ciri-ciri orang beriman kepada Allah, dan seterusnya terus juga kepada kesan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat mengesakan Allah. Ciri pertama orang beriman kepada Allah ialah mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah sebagai Tuhan. Memelihara ibadah sebagai amalan. Itulah tanda sempurnanya iman. Bermula dari ibadah solat hingga kepada mengeluarkan zakat. Semuanya fardu dan juga sunat. Hanya Allah. Okey, hanya Allah.
yang dijadikan sebagai niat kita. Kepada Allah serahkan segala. Hanya Dia memberi pahala. Jangan sekali membuat dosa. Jadi hamba-Nya sentiasa setiap masa. Setia kepadanya, janganlah derhaka. Tauhidkan Dia setiap ketika. Hidup mati hanya untuknya. Amalan diterima selama-lamanya. Itu adalah tanda keesaan kita kepada Allah. Dan apa kesannya anak-anak? Kesannya kita akan jadi orang yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting anak-anak. Ikhlaslah dan redhalah dalam segala amalan kita. Okey, seterusnya kita lihat ciri orang beriman kepada Allah yang kedua, iaitu takut kepada Allah. Ada satu kisah anak-anak berkaitan dengan takut kepada Allah. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang seorang pemuda yang mengambil kesempatan terhadap kesusahan sepupu perempuan yang memohon bantuan kewangan daripadanya. Okey, apa lelaki itu buat? Dia mensyaratkan supaya sepupunya itu berzina dengannya. Apabila sepupunya mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Pemuda tersebut menjadi gemetar ketakutan, lantas meninggalkan sepupunya bersama-sama dengan hartanya. Begitulah anak-anak, begitulah hebatnya iman yang dapat mengawal diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula dia nak membuat maksiat, namun dengan adanya iman, dia gemetar bila mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah anak-anak, begitulah kita menjadikan ketakutan kepada Allah itu yang utama. Baik. Apa kesannya? Kesannya ialah kita akan menjauhi perkara mungkar. Itu kesan dia. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita buat. Ini adalah kesan daripada kita takut kepada Allah. Anak-anak semua, insya-Allah anak-anak, insya-Allah. Seterusnya nombor 3, ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengesakan Allah dalam berdoa. Mengesakan Allah dalam berdoa. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Anak-anak yang dimati Allah sekalian, orang yang mengenal Allah sebagai penciptanya, pemilik dan pentadbir alam ini, akan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia yakin bahawa makhluk tidak akan berkuasa untuk memberikan sesuatu kepadanya. Dia juga akan memohon agar kebaikan dan dijauhilah kemudaratan. Apabila dia inginkan kesihatan, dia akan beriadah, memelihara pemakanan, berdoa, bertawakal dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia sakit, dia akan berikhtiar untuk merawat. Pada masa yang sama, dia akan lupa. Dia tidak akan lupa untuk berdoa memohon kesembuhan. Tawakal, bertawakal serta berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya orang beriman. Anak-anak semua, begitu diharapkan kepada kita semua. Kita kena mengesahkan Allah dalam berdoa, sentiasa mengharap kepada Allah, sentiasa mendepankan Allah, menjadikan Allah yang utama dalam doa kita, bukan jadikan manusia. Jangan berharap kepada manusia ataupun makhluk tidak akan dapat membuat apa-apa anak-anak. Nah, kita tengok sekarang apa kesan beriman kepada Allah. Kesan beriman kepada Allah, kesan beriman dari segi mengesahkan Allah tadi ialah kita akan jadi orang yang yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesannya anak-anak kalau kita mengesahkan Allah dalam doa kita, dalam berdoa. Seterusnya anak-anak, kita tengok
ciri yang terakhir orang beriman kepada Allah, iaitu cinta yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kita tengok apa kesannya beriman kepada Allah. Okay, kesan beriman kepada Allah dengan ciri tadi, iaitu cinta mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Seseorang itu akan menjadi seorang yang taat dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sanggup berkorban demi ketinggian agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Pencipta, pemberi rezeki dan pentadbir alam, akan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meletakkan kecintaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud mutlak di sini ialah yang utama. Okay? Yang paling utama, tidak ada duanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menerima apa-apa sahaja perintah Allah dan ketentuan yang Allah bagi. Okay? Dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati, dengan reda sereda-redanya. Okay? Sanggup berkorban harta dan diri untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dihormati Allah sekalian, oleh itu anak-anak semua, bersama-samalah kita anak-anak untuk menjadi orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sentiasa melakukan segala amalan yang Allah suruh, segala perintah yang Allah suruh, dan menjauhi diri kita daripada segala larangan Allah. Jangan sesekali anak-anak untuk mendekati apa yang Allah kata jangan. Okay, anak-anak semua, insya-Allah anak-anak, semoga Allah memberi kita kekuatan, okay, untuk terus beramal ibadat. Semoga Allah memberikan kita kesihatan, okay, untuk terus menjadi orang yang beriman kepada Allah, dan semoga Allah terus memberikan kita kesempatan untuk terus berilmu, menjadi orang berilmu, terus mencari ilmu, dan jangan pernah rasa jemu untuk menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu adalah perkara yang paling pertama Allah sebut dalam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Iqra, bacalah. Okay? Dengan arti kata lain, mencarilah ilmu, carilah ilmu, belajarlah. Okay? Anak-anak semua, insya-Allah semoga Allah memberikan kita segala kebaikan. Amin ya Allah, amin. Okay? Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada penyakit COVID ini, dan Allah angkat terus penyakit COVID ini terus sejauh-jauhnya, tiada lagi di muka bumi ini. Okay? Dan anak-anak semua, kita hendaklah menjadi orang yang sentiasa menjaga kebersihan. InsyaAllah. Okay? Jaga diri, jaga SOP. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.